أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في الكتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Artinya yaitu orang-orang yang beriman dan tenang-tenang hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah itu tenang-tenanglah hati manusia. Surah Al-Ra'd, surah yang ke-13 ayat yang ke-28. Tuan-tuan dan puan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin, ruang, peluang dan masa yang Allah berikan kita pada masa ini. Hari ini kita dah masuk 13 Jamadil Akhir. Jamadil Akhir, Jamadil Akhir, Rejab, kemudian Sya'ban dan Ramadan. Kita doakan sama-sama tuan-tuan dan puan para jemaah sekalian. Doakan agar kita diberikan kesempatan sekali lagi untuk menempuhi bulan Ramadan. InsyaAllah kita akan awal Ramadan kita pada 23 Mac, 23 hari bulan 3, insyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama membaca umul kitab. Kita sediakan kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga Rasulullah, kepada sahabat-sahabat Rasulullah, kepada para ahli ulama, kepada tabi'in. Seterusnya kepada kaum muslimin muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal, insyaallah. Syai'ubillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Tuan-tuan dan puan para jemaah yang dirahmati Allah, insyaAllah kita akan sambung kuliah tajwid kita pada kitab kita pada muka surat pada muka surat 125, insyaAllah. Pada muka surat 125. Baik, tuan-tuan dan puan, kita masih lagi berada pada huruf lam sakinah, iaitu lam yang bertanda mati, lam mati disebut. Baik,
Kalau kita lihat daripada awal kita punya perkongsian kita pada mula hari itu, pembahagian huruf lam yang bertanda mati ni tuan-tuan terbahagi kepada 1, 2, 3, 4, 5. Surat 122 tuan-tuan berhujung iaitu lam al-isim. Kita dah sentuh dah tuan-tuan. Yang mana lam al-isim ni ialah lam yang terletak di tengah perkataan. Kemudiannya merupakan lam yang asli. Bila kata lam yang asli ni tuan-tuan, maka bacaannya diwajibkan secara izhar. Izhar tanpa ada demu, tanpa kita baca secara idgham. Itu untuk lam al-isim. Lam al-isim ataupun al-isim disebut dalam bahasa Melayu kita terjemahnya kata nama. Kemudian yang kedua, kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan lam at-ta'rif. Lam at-ta'rif ni lam yang mana pada kata nama am. Ta'rif tu pada kata nama am. Yang mana kalau kita lihat lam at-ta'rif ini tuan-tuan terletak selepas huruf hamzah wasal. Bukan huruf terletak selepas hamzah wasal. Dan ia merupakan bukan lam asli. Ia disebut sebagai lam tambahan ataupun disebut dalam bahasa Arabnya zaidah. Baik, untuk lam at-ta'rif ni bagi memulakan bacaan hamzah wasal, hendaklah kita membacanya dengan baris di atas. Kemudian lam at-ta'rif ini tuan-tuan dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu kita sebut satu tu yang pertama lazimah, kemudian ghairul lazimah. Lazimah ni bermaksud huruf lam boleh dipisahkan dengan perkataan. Contoh yang kita lihat di bawah ialah al-yawma. Alif lam kemudian ada tambah yauma, dipisahkan di situ. Maksudnya lam dengan perkataan yang selepasnya boleh dipisahkan. Baik, kemudian ghairul lazimah ataupun disebut ghair lazimah, tidak boleh dipisahkan antara huruf lam dengan perkataan. Contoh alladzina, kemudian yang bawah tu dari segi penulisan alladzina, yang atas tu dari segi bacaan, yang bawah tu dari segi penulisan. Penulisan untuk kita membacanya. Kemudian saya ada beritahu pada tuan-tuan, untuk kita kenal lazimah ini, lam itu mesti ada tanda sukun bagi lazimah tadi. Kemudian ghairul lazimah mesti ada tanda sabdu. Baik. Yang soalan Haji Khalid yang minggu lepas, yang dia beri jumpa saya di lepas habis kelas malam itu, dia kata kenapa yang contoh huruf yang A tu tuan-tuan, huruf lam at-ta'rif ghairul lazimah. Kalau kita lihat di sini, huruf lam at-ta'rif di sini tidak boleh dipisahkan dengan perkataan selepasnya, dan cara bacaan yang terbahagi kepada 3. Kalau kita lihat nombor 1 dan nombor 2 tu, Haji Khalid tanya saya, dia kata kenapa Ustaz, sedangkan dia ni boleh dipisahkan, boleh dipisahkan, kategori termasuk boleh dipisahkan lazimah. Yang ketiga tu boleh baru kita katakan termasuk dalam ghairul lazimah. Sebab apa? Ada lam itu atasnya ada tanda sabdu. Kalau kita lihat contoh nombor 1 dan 2 roman tu, yang di sini tidak ada tanda sabdu. Okey. Bila saya baca balik, bermaksud tuan-tuan, bermaksud dalam kitab ni pengarang beritahu boleh terjadi ghairul lazimah ini apabila bertemu dengan huruf ya. Kita lihat, jika huruf lam at-ta'rif ini bertemu dengan huruf ya, maka wajib dibaca dengan izhar. Ini boleh terjadi, bukan saya kata memang dia ada lam ada tanda tu. Boleh juga terjadi kalau dia tidak ada lam atasnya ada sabdu, maka boleh terjadi juga apabila syarat dia betul-betul lam at-ta'rif ini bertemu dengan huruf ya, maka di sini tidak boleh dipisahkan. Tak boleh dipisahkan. Contoh macam contoh lazimah al-yawma tadi.
Begitu juga dengan contoh nombor 2. Cara bacaan nombor 2, apabila huruf lam at-ta'rif bertemu dengan huruf hamzah. Ini boleh berlaku pada ghairul lazimah jika lam at-ta'rif tadi bertemu dengan apa itu kan? Huruf ya ataupun huruf hamzah. Kalau nombor 3 itu memang kita tentulah, kita dah tahu dah kaedahnya. Lam itu di atasnya ada tanda sabdu. Maka wajib kita baca secara dengan idgham. Kalau yang dua tadi kita wajib baca secara izhar. Okey, baik. Boleh tuan-tuan boleh kita beri sikit-sikit tuan-tuan Baik, insya-Allah pada malam ini kita akan masuk kepada huruf lam at-ta'rif lazimah. Lazimah tadi kita kena faham, lam tidak lam itu boleh dipisahkan dengan huruf. Huruf lam at-ta'rif boleh dipisahkan dengan perkataan selepasnya. Okay, contoh tadi al-yawma. Al-yawma. Kalau kita lihat satu perkataan dia macam ni. Kita masuk lam al-ta'rif lazimah. Bila sebut lazimah bermaksud lam, huruf lam boleh dipisahkan, boleh dipisahkan dengan perkataan selepasnya. Boleh dipisahkan perkataan selepasnya. Contoh tuan-tuan, iaitu al-yawma. Okay, bila dipisahkan alif lam dengan yauma, ini kita panggil lazimah. Huruf lam ini berpisah dengan perkataan selepasnya. Okay, baik. Untuk lam at-ta'rif lazimah ni tuan-tuan, apabila kita kata lam boleh dipisahkan dengan perkataan selepasnya, terbahagi kepada dua. Dia terbahagi kepada dua hukum, iaitu kita sebut di sini. Yang pertama izhar qamari. Yang kedua kita sebut sebagai idgham syamsi. Idgham syamsi. Baik. Sekarang kita lihat kepada izhar qamari dulu tuan-tuan. Izhar qamari ini kita tengok dari segi pengenalan dia. Apabila huruf lam at-ta'rif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf qamariyah, maka wajib dibaca secara izhar. Di sini nota kita bawa, apabila lam at-ta'rif bertemu dengan 14 huruf qamariyah. Soalan. Baik, izhar qamari 14 apa tu? Apabila lam bertemu dengan 14 huruf qamariyah HQ tuan-tuan, maka dibaca dengan secara izhar. Baik. Dan ia dinamakan sebagai izhar qamari. Manakala lam yang muda kita sebut sebagai lam qamariyah. Baik. Kita lihat muka surat sebelah tuan-tuan. Ini adalah huruf izhar qamari yang 14. Baik. Huruf qamariyah ada 14 dan terrangkum dalam perkataan berikut. Yang pertama ba, sama-sama tuan-tuan ba, ghin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha,
alif. Dan alif. Baik, kesemua 14 huruf tersebut dinamakan izhar qamari, adalah untuk membezakan antara izhar halqi. Kalau tuan-tuan tengok 14 ni tadi tuan-tuan, ada tak huruf izhar halqi? Izhar halqi ada berapa huruf tuan-tuan? Ada ada 6. Apa dia tuan-tuan? Ulang balik. Izhar halqi di bawah tajuk nun mati dan tanwin. Okey, huruf izhar halqi ada 6, iaitu hamzah, ha, kha, ain, ghin dan yang terakhir ha. Ada tak tuan-tuan huruf izhar di sini? Ada kan? Itu tujuan untuk membezakan ini adalah huruf izhar qamari, bukan huruf izhar halqi. Sebab apa? Kita masuk kat tajuk lam musakinah, lam yang bertanda mati atau bertanda sukun. Bukan kita masuk bawah tajuk nun mati ataupun tanwin. Dan juga nak membezakan tuan-tuan dengan izhar syafawi. Izhar syafawi huruf dia ada berapa? Tolak mim dengan ba. Selain daripada itu adalah izhar syafawi. Dan izhar mutlak. Baik. Selain itu, sebab dibaca dengan izhar tuan-tuan, sebab apa dibaca dengan izhar? Sebab makhraj huruf lam jauh daripada huruf-huruf 14 qamariah ni tadi. Kalau disebut lam secara makhraj, basically makhraj sebutan. Makhraj ni maksudnya sebutan keluarnya sesuatu huruf. Lam itu bermaksud, lam itu dikatakan lam itu, namanya bagi ulama beritahu, lam itu makhrajnya berbeza dengan huruf-huruf 14 qamariah. Itu kita sebut sebagai izhar qamari. Okey, baik. Okey, kita lihat, kita dah baca contoh tuan-tuan, berada yang contoh di bawah tu. Okey, apabila bertemu, kita lihat satu persatu tuan-tuan. Kita baca sama-sama boleh tuan-tuan. Okey, kita lihat sama-sama contoh bagi yang pertama, iaitu huruf alif. Okey, yang mana huruf alif tu tuan-tuan, contoh yang diberi situ ialah apa? Al-anharu. Yang mana al-anharu tu lam at-ta'rif bertemu lam qamariyah, bukan at-ta'rif, dia dah sebut sebagai lam, dinamakan lam qamariyah. Lam qamariyah bertemu dengan huruf izhar qamari, iaitu hurufnya itu huruf alif. Maka bacaannya tuan-tuan ialah secara izhar. Baik, kita cuba analisis, kemudian kita cuba baca sama-sama insya-Allah. Baik, huruf yang pertama iaitu huruf alif. Sama-sama tuan-tuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hamzah wasal berada di awal perkataan, maka kita mulakan dengan baris atas. Okey. Baik. Sama-sama 1 2 3. Al-anharu. Okey. Al-anharu. Okey, baik. Di situ kalau kita nak huraikan di situ, iaitu lam apa tuan-tuan? Lam qamariyah bertemu selepannya adalah huruf alif. Alif itu adalah huruf izhar qamari. Baik, kedua iaitu huruf waw. Sama-sama tuan-tuan. Wal walidatu. Kena baca secara izhar. Kita jangan baca secara idgham. Idgham kita wal macam tu, mengambil masa. Yang ni terus je tuan-tuan. 1 2 3. Wal walidatu. Okey, kalau kita nak huraikan, terdapat lam qamariyah bertemu selepannya huruf waw. Waw itu adalah huruf izhar qamari dan dibaca secara izhar. Okey, kemudian huruf kaf. Kaf. Okey, kita baca hamzah wasal berada di hadapan, maka kita baca baris atas. 1 sama-sama 1 2 3 tuan-tuan. Al-kitabu. Al
izhar qamari. Kemudian huruf izhar qamari yang seterusnya adalah huruf ghain. Ghain. Kadang-kadang bila baca surah Al-Fatihah ni tuan-tuan baca ghairil maghdub. Macam mana tuan-tuan? Ghairil ghain ni macam mana? Dia bunyi ghain. Dia jangan bunyi tertukar pada huruf kha. Ghairil maghdub. Dia mulut kita kena sengit. Kalau almarhum Syekh siapa Indonesia meninggal tu? Syekh Ali Jabbar dia kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, bila tasbih dia kata dalam tim syafaat dia kata Bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan jangan muncungkan mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata tak perlu muncungkan mulut, hanya Bismillahirrahmanirrahim, baru betul bacaan dia. Kalau tuan-tuan muncungkan mulut tuan-tuan, maka bacaannya betul. Cuma cara nak sempurnakan ikut cara Nabi yang betul, dia tak perlu ni Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang salah kalau yang tak sempurna Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Cuba tuan-tuan buat. Boleh kan? Nak tengok boleh? Okey, sama-sama tak? Bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang munculkan mulut kalau dia bantu dia boleh tasbih, ada orang tasbih depan dia kata mulut tak nak menjadi muncul. Biasa saja, flat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Okey, ghairil maghdub. Kadang-kadang kalau tak boleh cubalah. Kita dah tahu huruf tu ghair. Ghairil maghdub. Itu pentingnya tuan-tuan. Ada peluang tuan-tuan jumpa syekh siapa ustaz siapa tuan-tuan cuba talaqi musyafahah. Itu penting. Jangan kita baca sendiri pun saya cuba cari juga, saya cuba baca. Kita sentiasa cakap apa, memperbaharui bacaan kita supaya bacaan kita sentiasa cakap betul lagi daripada bacaan yang sebetulnya tuan-tuan. Kemudian ke ya tuan-tuan, huruf ya izhar qamari. 1, 2, 3 wal yaum. Wal yaumi. Kemudian ha. Wal huda. Itu nanti kita akan belajar makhraj huruf. Makhraj huruf nanti kita baca sama-sama tuan-tuan. Dia sebut, kita keluarkan insya-Allah. Kemudian dia ba. Okey, kemudian kita ba ada hamzah wasal, maka bacaannya baris di atas. Sama-sama tuan-tuan. Al-balaghu. Sama sekali lagi. Al-balaghu. Kemudian contoh yang berikutnya ha. Al-hijarati. Sekali lagi. Al-hijarati. Kemudian wal-fajri. Kemudian contoh yang seterusnya huruf ain. Al-ilmi. Kemudian contoh yang seterusnya huruf qaf. Al-qanitina. Kemudian contoh yang seterusnya mim. Al-mauta. Kemudian yang terakhir kha. Al-khashi'ina. Baik, alhamdulillah tuan-tuan. Untuk izhar qamari tuan-tuan ada soalan, ada pertanyaan? Kalau tak ada, kita lebih kurang ada 12 minit kurang. 15 minit lagi tuan-tuan. Kalau tak ada, kita teruskan kepada idgham syamsi. Baik tuan-tuan, idgham syamsi. Tuan-tuan kena ingat tadi izhar qamari, huruf lam bertemu dengan 14 huruf. Kemudian huruf qamariyah bacaan mesti secara izhar. Dan lam itu tidak ada sebarang tanda syaddah, dia ada tanda mati. Jadi maka kita ketahui itu adalah izhar qamari.
baik. Kemudian idgham syamsi tuan-tuan, idgham syams. Syamsi ni apa tuan-tuan? Syam ni matahari, syams. Syamsi, surah Asy-Syams, surah matahari. Baik. Apabila lam at-ta'rif bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf syamsiah, maka wajib dibaca dengan idgham dan ia dinamakan idgham syamsi. Manakala lamnya pula dinamakan lam syamsiyah. Okey, baik tuan-tuan. Tadi izhar dhamiri 14. Sekarang idgham syamsi pun ada 14 huruf. Kalau kita lihat huruf hijaiyah daripada huruf alif hingga huruf ya, ada berapa tuan-tuan? Itu berapa? Ada berapa? 27. 29 ke 28? 29 kan? Kalau huruf jawi ada 30 lebih. Ada campur ga, fa, nga kan? Baik, idgham syamsi ialah huruf lam at-ta'rif bertemu dengan 14 huruf apa dia ni? Huruf syamsiah, bukan qamariyah. Tadi HQ, sekarang HS. 14 huruf syamsiah. Maka tuan-tuan dibaca dengan secara idgham. Idgham ni bukan hukum tuan-tuan, ini adalah cara bacaan. Idgham ini bermaksud memasukkan. Memasukkan. Izhar tadi dia tak perlu masuk, dia terus je. Baik. Kemudian manakala lamnya pula dipanggil sebagai lam syamsiyah. Lam syamsiyah. Siyah. Okey. Baik. Okey. Kita lihat sama-sama huruf idgham syamsi. Baik. Huruf syamsiyah ada 14 dan terangkum pada perkataan berikut. Jom sama-sama tuan-tuan kita baca. Boleh tuan-tuan nampak Okey, sama-sama 1, 2. Tib thumma sil rahman tafuz dif zani'am. Kemudian da'su azanna sur syarifan dil karam. Baik, dil karam. Okey, huruf dia adalah huruf yang berwarna biru tu tuan-tuan Huruf yang berwarna biru tu. Okey, yang pertama kita lihat huruf tha. Huruf tha. Tha ni tuan-tuan makhraj dia sebutan macam mana? Kena keluarkan lidah. Tha. Lidah. Kalau tuan-tuan tak keluar lidah maka bacaan dia sebutan dia salah. Tha. Kemudian tuan-tuan yang kedua sad. Kemudian ra. Kemudian ta. Dod, kemudian dal, nun, dal, sin, zod, zai, shin, lam dan yang terakhir to. Baik. Hukum bacaan idgham syamsi. Kita lihat pada hukum bacaan bagi idgham syamsi. Hukum bacaan bagi syamsiah. Hukum bacaan bagi idgham syamsiah ini terbahagi kepada dua. Terbahagi kepada dua. Tadi izhar qamariyah ada tak tuan-tuan? Ada tak? Pecah-pecah lagi tak ada kan? Idgham syamsiah terbahagi kepada dua. Saya pakai warna merah. Terbahagi dari segi bacaannya terbahagi kepada dua. Kita lihat sama-sama tuan-tuan. Yang pertama wajib dibaca dengan idgham berserta dengung apabila bertemu dengan huruf nun dengan kadar panjangnya 2 harakat. Okey, saya dengar kat sini tuan-tuan Yang pertama apabila wajib dibaca. Okey, yang pertama wajib dibaca idgham. Wajib dibaca idgham. Dibaca tidak. Baca idgham tambah dengan dengung. Okey. Yang kedua, apabila bertemu, bila kata dengung ni, apabila bertemu dengan huruf nun. Bertemu lam
lam tadi bertemu dengan huruf nun. Dan kadar panjangnya berapa tuan-tuan? 2 harakat. Baik, contoh yang jelasnya adalah dalam surah An-Nas. Surah An-Nas. Contoh dia An-Nas. Okey, An-Nas ni tuan-tuan. Ini adalah huruf lam. Nama kita panggil lam syamsiyah. Bertemu selepasnya dengan huruf nun. Di lam syamsiyah bertemu sebagai huruf nun, maka bacaannya kita kena baca secara idgham beserta dengung sebanyak 2 harakat. Okay, baik. Jom sama-sama tuan-tuan kita baca ayat pertama daripada surah An-Nas. Baik, kita mulakan dengan bismillah tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Tuan-tuan, bin ni tuan. Bin ni dinamakan idgham. Bin ini kita masukkan, ini kita bagi idgham. Tambah pula dengan dengung. Okey, sama-sama tuan. Qul a'udzu birabbin nas. Ini dikatakan cara bacaan bagi idgham syamsi yang pertama. Yang pertama, wajib kita baca idgham beserta dengung apabila lam tadi bertemu selepasnya huruf nun. Okey, yang kedua tuan-tuan, wajib dibaca dengan idgham tanpa dengung pula. Tadi dengung, yang ni wajib dibaca dengan idgham dan tanpa dengung apabila bertemu dengan 13 huruf lain. Tadi huruf idgham syamsiyah ada berapa? 14. Ada 14. Tolak yang ni iaitu nun tinggal 13. Maka 13 itu tuan-tuan dibaca secara idgham sahaja tanpa ada dengung. Okey, contoh dia dalam surah Al-Fatihah ayat yang kedua. Okey, sama-sama tuan-tuan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, baik. Kalau tuan-tuan tengok di atas ni, tuan-tuan tidak ada tak di sini huruf syamsi ada 14. Ada huruf ha ada tak? Ada tak tuan-tuan? Syamsi. Huruf idgham syamsi kalau di sini wajib dibaca dengan idgham tanpa dengung apabila bertemu dengan 3 huruf lain seperti okey, alhamdulillah. Alhamdulillah kita tengok salah tuan-tuan. Ada. Soalan ni tuan-tuan. Kalau contoh di sini dia bagi dalam surah Al-Fatihah yang warna biru tu alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita lihat huruf idgham syamsi, dia tidak ada huruf ha. Manakala izhar qamari tadi ada tak ha tuan-tuan? Ha. Ada kan? Manakala untuk idgham syamsi dia tidak ada. Tapi contoh dia bagi sini ialah alhamdu, iaitu lam lam syamsiyah bertemu dengan huruf ha. Okey. Yang ni saya kena jumpa Dr. Zaini nak tanya. Okey ada tuan-tuan nampak ke kesan? Ni kalau tak wajib dibaca dengan tanpa dengung video. Satu saya study juga tadi. Kalau tuan-tuan nampak, kalau saya salah faham ke tuan-tuan yang kalau tuan faham, tuan boleh kongsikan. Kalau segi huruf huruf idgham syamsi tuan-tuan tak ada ha kan? Okey, tapi contoh di sini dia bagi ha. Okey, tak apa, nanti saya rujuk kan. Okey, saya rujuk pada Dr. Zaini atau Ustaz insya-Allah. Contoh dia tak ada sabdu.
Cuma dia tak ada sabdu. Syamsi ada sabdu. Okey. Sebab dalam buku ni kita ada jumpa juga ada kesilapan sikit kesilapan yang sebelum ni, dan kita dah rujuk pada ustaz-ustaz yang pakar tadi. Dia kata mungkin ada kesilapan dari segi penerbitan. Ataupun nanti kita yang tuan-tuan highlightkan tuan-tuan kita highlightkan di sini. Nanti saya akan jumpa sama-sama ustaz. Nanti saya akan maklumkan kepada semua tuan-tuan contoh ni betul ataupun salah dari segi contoh, bagi keluarkan contoh tuan-tuan. Okey, baik, kita pergi kepada, kita tinggalkan tuan-tuan, kita tinggal terus kepada muka surat sebelah, iaitu contoh bagi idgham syamsi. Okey. Tak ada juga huruf apa dia tuan? Ha tak ada kan? Tak ada. Okey, tak saya rujuklah. Sebab kita nak cakap salah, kita takut kita ni kan. Nanti saya nak cerita dengan betul Zani. Okey, insya-Allah. Okey, kita baca sekali lagi tuan-tuan huruf idgham syamsi, yang mana idgham syamsi ini selain daripada huruf nun tadi, kita kena baca secara idgham tanpa dengung. Okey, contoh yang pertama kita lihat di sebelah kanan tuan-tuan huruf dzal. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Idghamkan wazza. Okey, tuan-tuan jangan baca ambil masa. Wazza. Dia bukan macam qul a'udzu birabbin nas. Jangan tuan-tuan baca wazza. Dia macam ambil masa. Terus je. Wazzariyati. Sama-sama sekali tuan-tuan. 1 2 3. Wazzariyati. Yang ini tidak ada harakat. Kemudian huruf dad. Wadduha. Terus. Wadduha. Kemudian yang ini kita kena baca idgham beserta dengung. Okey, baik. An-nasi. Okey, baik. An-nasi. Kemudian dal ad-dunya. Ad-dunya. Kemudian contoh bagi idgham huruf sin, was-samaa. Was-samaa. Kemudian contoh zon, az-zalimina. Az-zalimina. Kemudian zai, was-zaituni. Was-zaitun. Ta, wat-tariqi. Wat-tariqi. Kemudian ta, az-zabiti. Az-zabiti. Kemudian dia huruf sad, as-salata. As-salata. Kemudian ta, wat-tini. Wat-tini. Kemudian contohnya surah ra, ar-rada'ata. Ar-rada'ata. Kemudian shin, wasyamsa. Wasyamsa. Kemudian huruf yang terakhir lam, alladina. Alladina. Baik, nak tahu hukum idgham syamsi tuan-tuan yang terakhirnya tadi, kalau lam qabariyah dia ada tanda sukun.